Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Dialog Poket Rakyat. Baik, kami di Astra Awani hampir setiap hari membincangkan isu-isu besar tetapi tidak sekerap isu kos sara hidup. Sudah tentu itu antara tema besar dalam kehidupan rakyat sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Tidak kira sama ada anda golongan B40, M40, malah T20 juga mendakwa mereka terasa peningkatan kos sara hidup sekarang ini. Dan kita sekarang berada di satu tempoh yang mungkin lebih mencabar dan getir bagi kebanyakan rakyat Malaysia di luar sana. 3 berganda akan tiba atau sudah tiba. Sekolah sudah dibuka semula, Ramadan tiba dan tidak lama lagi kita perlu bersiap sedia untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri. Semua itu bermakna perbelanjaan bagi kebanyakan individu dan juga keluarga di luar sana akan meningkat berlipat kali ganda. Itu antara tujuan utama kami siarkan Dialog Poket Rakyat hari ini untuk kita menyelami dan menelusuri apa lagi yang kerajaan mungkin akan lakukan untuk terus membantu meringankan beban kewangan yang rakyat sudah pun hadapi sejak belakangan ini, tapi mungkin akan hadapi dengan lebih kuat, lebih genting dalam masa beberapa bulan ini. Hari ini saya disertai oleh 3 tetamu. Datuk Seri Salahuddin Ayub, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup sendiri menyertai kita pada malam ini. Hari ini Datuk Seri, terima kasih kerana menyertai. Alhamdulillah. Terima kasih, Astro. Sama-sama, Datuk Seri. Nur Ashikin Aminuddin, Timbalan Setiausaha Agong Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia atau lebih kita kenali sebagai FOMCA, dan penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Yusof Saari. Saya mulakan dengan Datuk Seri Salahuddin. Datuk Seri, seperti yang kita sebut sebentar tadi, sekarang ini musim rakyat berdepan dengan perbelanjaan berganda. Sekolah baru dibuka semula, Ramadan tiba, Aidilfitri bakal tiba, kelengkapan dan sebagainya kena dibeli oleh ibu bapa, oleh siapa-siapa saja di luar sana. Dalam tempoh ini, adakah kerajaan mempunyai sebarang perancangan tambahan untuk membantu meringankan beban kewangan rakyat berbanding ataupun selain daripada apa yang dah diumumkan sejak beberapa bulan lepas? Terima kasih atas undangan dan penting soalan itu untuk kami di KPDN address ataupun menepani isu ini secara, kalau boleh secara tuntas, ya. Dan mungkin ada sedikit pengalaman dalam kabinet dan juga sekarang ini. Mula-mula itu macam panik juga, semacam semua segmen ataupun golongan itu perlu disantuni. Sebenarnya akhirnya saya buat keputusan untuk kita fokus supaya in terms of effectiveness, keberkesanan sama ada budget atau allocation ataupun inisiatif ataupun insentif itu sampai kepada golongan sasar. Baik, kita buka sedikit ruang bicara ini. Kalau kita lihat di mall, saya pergi ke tempat-tempat yang agak sokol mewah. Masih ada pelanggan yang minum kopi teh tarik dengan harga yang hampir RM20 secawan. Tempat itu penuh dan ada marketnya, ada pelanggannya. Kemudian kita lihat pula pada malam hari, melihat di tempat-tempat yang orang celebrate, sambut hari lahir anak di Hotel 5 Bintang. Masih penuh. Kadang-kadang saya tanya, fully book untuk beberapa bulan ini. Maknanya ekonomi tempatan ini berkembang. Dan kerajaan takkanlah pula nak tutup, nak lihat kedai-kedai macam ni tutup. Walaupun dia high end. Ada pelanggan kenapa? Kerana masih yang mampu. Tapi adakah Datuk Seri merasakan bahawa contoh-contoh itu menggambarkan keseluruhan populasi dan demografi rakyat Malaysia? Itu yang saya sebutkan tadi. Latar belakangnya ekonomi sedang tumbuh, grow lah lepas COVID. Dan apa yang disebut tadi itu, apa yang KPDN fokus? Fokusnya adalah kepada B40. Miskin tegar. Kita ada angka. DOSM, ICU, PMO. Akhir Disember yang lepas, kita ada lebih kurang 130,000 isi rumah yang miskin tegar. B40. 8.6, 86 juta sebagai contoh isi rumah. Dan yang kita kena perhatikan adalah M40 yang hampir-hampir masuk juga dalam B40. Yang ini yang kita fokus. Jadi
untuk saya berlaku adil, kementerian hari ini fokus untuk menyantuni dengan angka yang boleh kita ukur. 30% pada kumpulan ini mesti kita address. Sebab itu kita datang dengan insentif Payung Rahmah yang berbentuk ikan. Kita ada insentif yang berbentuk daya, upaya. Ini berbentuk ikat, pancing, joran. Jadi, dan kementerian sahabat saya, ekonomi, bajet memeruntukkan 750 juta untuk insentif memberdaya dan memberikan pendapatan. Ini yang kita lihat fokus kita yang ada pada hari ini. Di samping sebagai Kementerian KPDN, kita harus bangga melihat ekonomi tempatan tumbuh dan FDI masuk yang ada pada hari ini. Jadi bagi saya dengan insentif Bakul Rahmah, kita ada menu Rahmah, kita ada jualan Rahmah, kita ada package Rahmah. Tadi pada pagi tadi saya di Jekyll ini insentif baju raya Rahmah yang golongan B40 miskin tegar dengan jumlah simpanan mereka yang kecil, contohnya bajet raya RM500. Kalau tahun lepas boleh baju 2 pasang, hari ini dengan insentif ini mereka dapat beli 4-5 pasang. Contoh. Jadi itu nampaknya inisiatif ini semakin berfokus dan walaupun saya faham, ya, saya tidak angkuh pada hari ini dan sombong mengatakan KBN kata kita dah selesai semua perkara. Tidak. Ini baru short term, pendekatan sentuhan yang telah kita dapat. Di samping terus mengawal harga barangan di pasaran, semalam pegawai saya telah pergi ke Cameron Highlands sebagai contoh, melihat lagi segi bekalan supply dan juga bahan mentah yang lain. Tetapi setakat hari ini saya rasa golongan B40 dan miskin tegar itu telah dapat kita ringankan pendapatan mereka itu dapat kita manage supaya lebih banyak barang mereka boleh beli, di samping ada harga yang KDPN kena akui masih tidak dapat lagi diturunkan. Menarik Datuk Seri sebut Ustaz tadi short term. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut pasal aspek-aspek yang lain atau hal-hal yang lain, saya akan pergi kepada Cik Ashikin dan Prof Yusof sebentar saja lagi. Tapi satu lagi berkenaan dengan itu Datuk Seri, inisiatif kerajaan atau sekurang-kurangnya KPDN setakat ini banyak bersifat jangka pendek. Kita ada menu Rahmah, kita ada penetapan harga siling dan kementerian lain ada mengimport telur dan sebagainya untuk mengatasi masalah kekurangan bekalan. Pengecualian cukai juga ada disebut dalam bajet. Semua ini bersifat jangka pendek. Jadi antara kritikannya adalah apa pelan jangka panjang yang kerajaan ada untuk mengatasi kos sara hidup ini, untuk kita capai penyelesaian yang bermakna. Sudah barang pasti penyelesaian tuntas kita ada pakar ekonomi yang ada pada hari ini. Dalam mana-mana sistem ekonomi, ideologi ekonomi ataupun doktrin ekonomi, cara paling tuntas untuk menyelesaikan isu kos sara hidup ini adalah untuk meningkatkan pendapatan secara tuntasnya. Dan ada 6 pillars yang mesti diperhatikan, ya. Pendidikan, kesihatan, perumahan, pengangkutan, utilities, pendidikan. Maknanya KPDN itu walaupun di hujung tu ada nama kos sara hidup, we cannot work in silo. Tidak boleh bersendirian. Mesti ada kolaborasi yang mesti diperkukuhkan. Sebelum ini telah ada NECOL dan sekarang ini telah banyak lagi komiti-komiti di peringkat kementerian yang diwujudkan untuk kita selesaikan isu ini secara tuntas. Ada pelan jangka pendek, pelan jangka sederhana dan pelan jangka panjang. Jadi kita kolaborasi semua itu dalam kita menentukan bagaimanakah isu kos sara hidup ini akan dapat kita selesaikan secara tuntas. Oleh itu saya melihat pada hari ini sebagai contohnya isu supply chain. Kita kolaborasi dengan MAFS, Kementerian Pertanian. Saling bertukar-tukar fakta. Dengan Kementerian Ekonomi, kita lihat apa dia segmen yang mereka boleh bantu dan kita juga boleh complement each other lagi segi kita menyelesaikan isu rakyat ini. Tapi saya telah melihat satu departure ataupun take off yang agak baik, masih belum cemerlang. Dan masa lebih satu hari ini kita telah menampakkan kita berfokus di samping kita melihat isu untuk meningkatkan kos sara hidup itu mesti berterusan. Baik. Puan Shikin,
kita faham apa yang sering dikongsikan oleh menteri-menteri. Kita tengok juga data dan tajuk-tajuk di dada akhbar. Tapi Formka banyak menyantuni pengguna on the ground, Betul. di lapangan. Pengguna-pengguna yang dalam bahasa Inggerisnya the normal man or woman on the street. So, bergerak dengan prestasi kerajaan mengawal kos sara hidup setakat ini, bagaimana maklum balas rakyat? Okey, kalau kita nampak sekarang ni, sebenarnya keluarga kerajaan Madani ni sebenarnya dah banyak sebenarnya dah buat improvement untuk kos sara hidup ni. Sebab kos sara hidup ni sebenarnya kita tak boleh kawal. Okay? Memang tak boleh kawal. Mana-mana negara pun tak boleh kawal. Tetapi macam yang Datuk Seri cakap tadi, kita boleh mengurangkan beban kos sara hidup yang dihadapi oleh rakyat. Okey, tapi kos sara hidup tu sendiri yang dia sebenarnya maksud kos sara hidup tu merangkumi perbelanjaan untuk memenuhi keperluan asas pengguna, iaitu makanan. Macam yang Datuk Seri dah memang KPDN memang dah banyak cover makanan. Betul tak? Jualan rahmah, menu rahmah, bakul rahmah. Kemudian masuk pada pengangkutan dan juga perumahan. Sektor perumahan ni, saya nampak sektor perumahan ni kerajaan sebelum ni pun dia seolah-olah dipinggirkan. Sedangkan tempat tinggal atau rumah kediaman merupakan perlindungan pengguna. Dia sepatutnya kerajaan perlu fokus juga. Selain pada makanan, tapi sepatutnya tempat tinggal rakyat pun sepatutnya diambil berat. Okey, macam sekarang pun Menteri KPKT pun dah ada peruntukan bajet untuk PPR, betul tak? Kemudian maksudnya banyak dah improve daripada situ. Memang dah banyak. Jadi InsyaAllah mungkin improvement untuk PPR, banyak penyelenggaraan akan diselesaikan lah. Okay? Dan Formka menyantuni pengguna-pengguna ini termasuk penduduk-penduduk di PPR. Adakah mereka merasakan perbezaan dalam kos sara hidup sejak beberapa bulan lepas inisiatif-inisiatif ini? Betul. Memang pengguna memang rasa bebannya dah semakin berkurangan lah. Okay? Macam saya katakan, tak boleh kawal. Tetapi macam untuk B40, okey. Fine. Tapi untuk M40, bagaimana dengan M40? Kalau kita lihat sekarang, rumah M40, kebanyakan yang mampu untuk beli 400k ke bawah lah. Okay, ada skim negeri kan, macam rumah Selangorku, rumah wilayah dan juga Prima. Tetapi rumah-rumah yang ni, kategori ini, banyak masalah sebenarnya. Okay, kalau kita nampak, penduduk tak tahu nak utarakan kepada siapa, kepada kerajaan pun ataupun kepada COB, PBT berkenaan pun macam tak ada penyelesaian. Jadi viral langkah yang paling akhir. Jadi kita nampak setelah 3-4 tahun tinggal di situ, rumah baru 3-4 tahun, tetapi tiba-tiba bangunan parkir dah jadi macam kolam bertakung air. Jadi sebenarnya kos sara hidup tu dah untuk sebab mereka ni beli rumah ataupun bayar loan rumah ni melalui pendapatan mereka. Okey, jadi disebabkan perumahan yang bermasalah ni sebenarnya menjejaskan juga kos sara hidup mereka. Jadi saya harap mungkin lepas ni kerajaan mungkin boleh fokus juga kepada isu perumahan selain pada makanan, sebab KPDN pun memang cukup banyak lah. Terima kasih kepada Datuk Seri. Saya mau pergi ke Prof Yusof. Itu adalah dua aspek. Data pula bagaimana? Semua inisiatif yang diumumkan setakat ini, bagaimana ia dicerminkan dengan pada data? Dan melihat kepada data, adakah semua inisiatif ini membawakan perbezaan kepada kos sara hidup rakyat? Baik, terima kasih Luqman. Terima kasih Asro. Yang saya hormati Yang Berhormat Datuk Seri Sarudin Ayub, selaku Menteri di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Rakan saya di sebelah sini, Nur Rashikin Amiruddin, Timbalan Setiausaha Agung Formka. Pertamanya elok kalau saya beri sikit perincian berkenaan dengan kos sara hidup dari perspektif ekonomi, supaya kita semua jelas. Kerana bila kita berbicara tentang kos sara hidup, kita tidak boleh lari daripada perbelanjaan dan pendapatan. Ini umpama antara telur dan ayam, dan kabak kata Piramli, umpama irama dan lagu, berpisah tiada. Jadi kalau dalam konteks kita sekarang ni, dan juga perkara ni pun saya rasa Luqman dengan saya pun dengan Awan ni, kita dah bincang perkara ni sejak daripada 5-7 tahun lepas lagi. So hari ni bincang lagi. Kadang tak larat juga nak bincang Luqman. Begini, kalau kita lihat apa yang berlaku pada ketika ini adalah pergerakan harga lah, basically inflasi yang bergerak lebih pantas berbanding dengan peningkatan gaji. Kalau situasi berbeza, kalau peningkatan gaji dan upah seiring dengan pendekatan
harga, itu tidak menjadi masalah pada kos sara hidup. Tapi keadaan berlaku sejak daripada dulu, sejak saya ingat saya 2017, 2016 kita berbicara isu kos sara hidup ini, memang itulah yang berlaku. Dan keadaan lebih memburukkan selepas pasca pandemik COVID-19. Ya. Kalau kita lihat sebelum pasca pandemik COVID-19, 39% pekerja kita gajinya adalah 2,000 dan ke bawah. Kalau kita tambah lagi, ambil kira bracket 3,000 dan ke bawah, dia boleh jadi sampai ke 60%. Itu sebelum pra-pandemik. Sebelum pasca pandemik keadaannya lebih memburukkan. Ya? Jadi itu yang menyebabkan kenapa isu kos sara hidup ni semakin menjadi perhatian pada ketika ini. Dan kalau dilihat di luar sana, saya melihat, pemerhatian saya melihat isu ini masih lagi membelenggu. Walaupun saya mengambil maklum, saya menghormati apa yang dilakukan oleh inisiatif daripada pelbagai agensi termasuk kementerian yang dikepalai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Ayub dengan mengenakan Nur Rahmah. Bagi saya itu penyelesaian yang masih lagi belum boleh menyelesaikan masalah kos sara hidup. Terutamanya tadi Datuk Seri dah beritahu penyelesaian tuntas. Jadi penyelesaian tuntas itu saya tidak nampak. Saya harus berlaku adil di sini ya. Saya harus bercerita keadaannya dari perspektif ekonomi kerana isu ni agak kompleks. Dia tidak hanya, dan saya pun sebenarnya Datuk Seri saya pun tak faham kenapa tanggungjawab kos sara hidup ni duduk di bawah Kementerian Datuk Seri. Sepatutnya di mana? Pengalaman saya semasa COVID tu saya dipinjamkan ke Majlis Tindakan Ekonomi. Sepatutnya di situlah kedudukannya. Kerana di Majlis Tindakan Ekonomi kita mengadakan meeting saban minggu. Dan selepas meeting mereka akan ada media statement menyatakan apa yang kerajaan buat. Dan pada ketika ini, minta maaf Datuk Seri lagi sekali, saya tidak nampak perkara itu berlaku. Saya sebagai penalisis, jadi rakyat tidak tahu apa yang kerajaan buat. Dan sejauh mana perkembangannya tidak tahu. Dan saya juga melihat isu ini masih lagi tidak diambil perhatian secara kaedah ataupun pembaharuan baru. Masih lagi kita menggunakan pendekatan lama. Antara lain juga saya tidak melihat juga KPI yang disasarkan oleh kementerian dalam mengurangkan kos sara hidup. Contohnya, contoh mungkin selepas 6 bulan kita nak sasarkan berapakah pendapatan B40 yang perlu dinaikkan. Berapakah perbelanjaan mereka ni perlu disokong. Kita tidak ada. Seolah kita cerita kos sara hidup, kita buat itu, buat ini tanpa ada satu sasaran yang kita tetapkan. Sebenarnya itu adalah soalan saya kepada Prof. Kalau mengikut data, adakah terdapat perbezaan sekarang ini? Kita faham tempoh tidak lama, lebih kurang 4-5 bulan. Tapi dalam tempoh bulan-bulan awal ini, dari segi datanya, kerana kita dah tanya dari segi persepsi rakyat, dari segi aspek lain. Jadi dari segi data, kerana Prof adalah penganalisis ekonomi, Prof berpendapat bahawa tidak ada beza lagi setakat ini dalam kos sara hidup selepas semua inisiatif ini kita laksanakan? Tidak ada atau bagaimana? satu keadaan yang signifikan. Improvement signifikan itu tidak ada. Kerana kalau kita bicara kos sara hidup, seperti rakan sebelah saya beritahu tadi, dia bukan saja makanan, perumahan, pendidikan dan juga pengangkutan. Kerana kalau kita tengok B40, mereka membelanjakan 60% pendapatan bulanan mereka untuk item ni. Jadi kita hanya fokus sekarang ni dekat makanan, tapi kita tidak, itu pun makanan kita fokus dekat makanan yang disediakan di luar. Tetapi kita lupa yang disediakan di dalam rumahnya bagaimana. Jadi perlu itu yang saya bermakna bahan-bahan mentah dan sebagainya. Ya, exactly. Itu yang saya beritahu, pragmatik, solution pragmatik perlu dilihat. Dan dalam masa sama tekanan daripada pasaran buruh masih lagi kuat pada ketika ini. 2 bulan, 3 bulan yang lepas kadar pengangguran masih sama, tak berubah, 3.6%. Jadi maksudnya ramai lagi yang berada di luar sana yang tidak mendapat pekerjaan, dan ada pun yang dapat pekerjaan mereka tidak lagi sama sebelum pandemik. Jadi ini yang menuntut bahawa keseriusan kerajaan untuk memastikan isu ini terus diambil perhatian. Kerana ini juga seperti saya beritahu tadi kepada Datuk Seri sebelum kita mula show tadi, nampak tugasnya berat pada Datuk Seri. Memang berat. Tetapi kalau Datuk Seri kementerian ini boleh menyelesaikan masalah ini, kurangnya dalam masa setahun ini terlihat satu impak yang signifikan, satu pelaburan yang baik pada kementerian sendiri sebenarnya. Mungkin bertambah berat dengan pemerhatian pemerhati bebas seperti Prof Yusof, tekanan itu bertambah. Tapi tak apa, semuanya dilakukan dengan semangat yang baik. Kita memantau dan kita memberikan
maklum balas secara adil. Tapi untuk berlaku adil juga, Datuk Seri, respon kepada apa yang Prof Yusof sebut, iaitu tidak ada perubahan signifikan dalam kos sara hidup walaupun selepas semua ini diperkenalkan, Datuk Seri, menu rahmah dan sebagainya. Saya akui, saya bukan menteri yang mau orang kata ini denial syndrome ya. Kita baru 3 bulan lebih. Kalau segi data amat sukar untuk diukur. Maka dengan sebab itulah menyambung pada Prof kata tadi. Ya, kalau everything kita nak tunggu ya, sebab ada 6 pillars tadi itu. Okey, tambang bas sekolah. Bukan bidang kuasa KPDN. Untuk meningkatkan supply chain. Itu di bawah pertanian, bukan KPDN. Perumahan ya, untuk sediakan, bukan KPDN. Jadi 6 pillars itu adalah kita perlu satu kolaborasi. Cuma hari pertama saya masuk pejabat, apa isunya? Saya kata saya fokus dulu. Daripada kita nak tunggu itu semua berlangsung, turun tambang bas, perumahan cukup, interest rate boleh turun. Sampai bila nak tunggu? Rakyat lapar. Jadi saya fokus kepada B40 dulu. Ya, sebab itulah kenapa inisiatif Payung Rahmah ini dapat sambutan walaupun tidak ada angka yang bergerak lagi. Sebab dia direct dengan perut rakyat. Maknanya ada golongan yang bekerja. Nak masak, nak balik rumah, kos. Perlu pada makan tengah hari. Kita sediakan menu RM5 ke bawah. Kenapa rakyat suka? Sebab itu direct kepada dia. Walaupun dia punya solusi itu jangka pendek. Okey. Harga protein yang paling murah adalah ayam dan telur. Masa kita ambil kerajaan, supply chain itu dia disrupt, market itu dah disrupt. Okey, kita nak bagi tahu rakyat di kampung perang antara Ukraine dengan Russia. Post pandemic. Perang dingin di antara trade war di antara China dengan Amerika. Rakyat tak faham. Dia akan marah menteri. What are you talking about? Perut kami lapar. Sebab itu kita pergi kepada jualan ramah. Saya engage dengan semua hypermarkets, industri player. Ayam tak boleh turun, telur tak boleh turun harga, apa yang boleh turun? Jangan jualan ramah. Praktikalnya, 20 barangan asas yang kita engage dengan pemain industri. Kalau suri rumah pergi sekali shopping, dia boleh jimat RM30. Harga ayam beza naik RM2 katalah. Telur sepapan naik RM1. Naik RM3 ini akan ditampung dengan RM30 jimat dia semasa jualan ramah. Ini yang KPDN cepat bertindak. Tak boleh tunggu. Nak tunggu selesai perang Rusia. Nak tunggu 8 bulan ayam nak bertelur, telur tak ada. Tidak mungkin perkara itu boleh dilakukan. So, I'm very practical. Datuk Seri, apa unjuran KPDN? Ataupun saya tukar, saya rephrase. Berapa lama KPDN mengunjurkan bahawa harga rahmah ini boleh dikekalkan oleh semua perniagaan, sama ada menu rahmah atau insurans rahmah, pasaran rahmah, semua yang terlibat ni. Berapa lama mereka boleh kekalkan harga rendah ini? Saya yakin boleh kekal sebab kita address kepada target yang betul. Sebagai contoh, tidak betul kalau kita mengatakan galakkan orang buka kedai menu ramah. Tak boleh. Players yang sedia ada. Persatuan Kedai Mamak sebagai contoh, India Muslim. Mereka dah berniaga puluhan tahun, nasi kandar dia sedap. Cuma ada portion yang tertentu untuk dia atas insentif dia ataupun sifat ramah dia beri untuk RM5. Kenapa dia nak tutup kedai dia? Ion Big, Lotus, Speedmart 99, kemudian Econ Safe. Takkan dia nak tutup bisnes dia? Cuma dia beli in bulk. In terms of economy of scale, dia untung. Cuma dikurangkan sedikit untung dia. Kenapa dia nak tutup? Bagi saya, dia sustainable. Dia sangat sustainable. Kenapa? Dia akan terus berniaga dan dulunya dia menggunakan istilah loss leader. Biasalah tu ekonomi. Sekarang ini mereka temui satu konsep baru dengan ramah, crowd pula. In volume, dia akan dapat lagi keuntungan. Dan terbukti bila 1 bulan Econ Safe membuat jualan ramah, sales dia meningkat 30%. Jadi tidak timbul kebimbangan. Kenapa? Kerana ada beberapa pihak sebelum ini yang bertanyakan, mengapa sekarang kedai mamak boleh letakkan harga RM5 pada sepinggan nasi campur? Kenapa baru sekarang? Mengapa dulu mereka tidak boleh
kenakan Mungkin harga menteri itu. dulu tak ada seperti itu. Jadi ia sama ada, orang bertanya kan, sama ada mereka sekarang mungkin tidak untung atau menanggung kerugian kerana mereka kenakan harga RM5, atau selama ini mereka boleh turunkan harga ke RM5 tapi mereka tidak mahu buat demikian kerana mereka ingin untung banyak. Leadership by example. Seorang menteri itu dia duduk pemegang kementerian, dia nak buat apa? Okey. Benda baik kita promote. Bukan isu kita nak tiru orang lain. Sembahyang, puasa, zakat, infak. Saya buat juga benda itu. Bukan isu menyeru. Tapi saya nak buat lebih baik. Bermaksud perniagaan sekarang ini ada tekanan daripada kerajaan untuk kenakan RM5 itu bukan berbanding kita dahulu. Tidak tekanan paksa. dalam bentuk baiklah. Kita tidak paksa. Mereka ni orang berniaga. Kita promosi. Kalau hanya paksaan atau separuh hati, kenapa Ecosave umumkan dia untung 30%? Maiden pada hari ini melonjak-lonjak keuntungannya. Itu belum lotus lagi. Jadi saya rasa bila kita buat benda yang baik, insentif yang baik ini, dia kena belajar teori ekonomi satulah. Supply chain, profit and loss. Tapi dengan rahmah ni ada benda lain. Dia ada divine intervention. Jadi dengan rahmah itu, the more you give, the more you get. Jadi ini semua akan berlangsung. Time will tell. Saya akan terus iltizam dan dengan political will yang ada, kita akan teruskan engagement ini. Yang penting bagi saya, urusan hari-hari perut rakyat dapat dipenuhi. Divine intervention bermakna bantuan dari Tuhan. Ya, dengan rahmah itu. Dan kita akan dapat merasakan bahawa semua orang akan masuk dalam inisiatif ini. Tak kira mereka Muslim ke, mereka non-Muslim ke, yang untung besar ke, untung kecil ke, mereka sangat suka dan rela untuk bersama dengan inisiatif Payung Rahmah. Baik. Itu keyakinan saya. Okey. Satu lagi inisiatif yang saya kira akan diperkenalkan, yang KPDN akan sedang mempertimbangkan adalah konsep Pasar Raya Rahmah. Sebelum ini Fomka, saya mau pergi ke Shikin dulu. Shikin dah lama diam di situ. Kita bagi dia peluang untuk memberikan input. Kerana Fomka antara yang menyuarakan kebimbangan berkenaan dengan Pasar Raya Rahmah. Boleh Shikin kongsikan apa kebimbangan itu? Okey, Pasar Raya Rahmah ni kita tak pasti konsep dia macam mana. Sama ada menubuhkan pasar raya yang baru ataupun kita guna pasar raya yang sedia ada. Okey, sekarang kebimbangan kami adalah sama ada pasar raya itu accessible. Maksudnya dapat diakses oleh seluruh pengguna ke ataupun hanya difokus kepada bandar sahaja ke? Jadi di sini persoalannya, macam mana mekanisme yang akan ditubuhkan untuk Pasar Raya Rahmah ni. Jadi kalau boleh kami harap Pasar Raya Rahmah ni tidak jadi seperti yang kedai krim lah orang Satu Malaysia dulu. Kan? Okay. Di mana sebab kedai Satu Malaysia tu pun sekarang maksudnya memerlukan bajet yang banyak juga. Jadi itu adalah kerugian juga untuk negara yang mungkin bajet tersebut boleh digunakan untuk rakyat sebenarnya. Bermakna untuk membina pasar raya baru berbanding gunakan pasar raya sedia ada. Itu yang Shikin maksudkan. Ya, betul. Maksudnya kebimbangan kita. Kalau boleh guna yang sedia ada, maksudnya yang pengguna dah biasa pergi di pasar raya ataupun mungkin pasar pagi yang mereka dah biasa pergi. Okey. Sebelum Datuk Seri jawab, kita pergi ke Prof Yusof juga. Pendapat berkenaan dengan inisiatif Pasar Raya Rahmah ni. Saya pun tunggu juga nak sampai. Saya nak respon sikit. Sila. Datuk Seri dengan rakan saya sini. Dari segi perspektif saya melihat menu rahmah ini adalah dari segi pelaksanaan dari pihak luar sana, dan dia dalam ekonomi kita panggil diskriminasi harga, price discrimination. Maksudnya kita kenakan pada segmen tertentu harga yang lebih rendah, tetapi harga yang rendah tu pengurangan dia tu akan dikenakan pada mereka yang tidak terpakai menu rahmah. Jadi konsep compensation ambil daripada hak sini bagi balik ke bawah tu. Cuma isu Luqman tanya tadi, adakah untung atau tidak, kelangsungan dia bagi saya satu, kita kalau kita nak bersasarkan kepada mereka yang B40 saja, Datuk Seri, mungkin kita kena ada satu mekanisme juga. Sekarang ni saya tidak pasti siapa saja boleh dapat menu rahmah RM5. Contoh, siapa saja pergi, walaupun B40, T20, M40, siapa saja boleh dapat. Itu dah kira sebagai leakage lah dalam kita nak mencari subsidi yang bersasar.
Jadi masih lagi walaupun mekanisme yang bagus, tapi kita bimbang akan ada yang mendapat manfaat daripada situ, yang tak layak tapi mendapat manfaat seperti yang berlaku sekarang ini ya. Lagi satu mungkin baik penambahbaikan ke depan, mereka yang terlibat dalam menu ramah ni, kedai-kedai yang terlibat, keluarkan list supaya semua orang tahu di mana lokasi dan semua. Jadi ini juga secara tak langsung kerajaan memberi force tekanan secara tak langsung pada pasaran supaya semua bergerak ke arah tersebut. Keluarkan list. Macam juga kita baru-baru ni saya meeting pasal isu gaji. Kita suruh galak majikan keluarkan senarai gaji, keluarkan listkan gaji ni berapa pekerja dia. Berani kita kena buat macam itulah. Barulah macam Singapura, kerajaan Singapura buat, barulah ada transparansi di situ. Balik pada Pasaraya Rahmah tu, saya setuju. Kita tidak mahu perkara yang sama berulang seperti yang dulu. Kedai Rakyat Satu Malaysia konsepnya sama lebih kurang untuk menyediakan satu platform pada mereka yang berpendapatan rendah, tapi isunya juga kat sini adalah saya bimbang orang yang tak layak boleh juga dapat akses kepada barangan yang tersebut. Jadi mekanisme penentuan, mekanisme pelaksanaan perlu dilihat. Bagi pandangan saya, elok kalau kita perkasakan pasar ramah ni oleh NGO ataupun badan-badan yang konsep social enterprise. Bagi saya jangan gunakan pasaraya yang sedia ada, sebab model yang dulu menunjukkan bahawa ada wujudnya kesan herutan, wujudnya manipulasi dari pihak-pihak tertentu yang mengambil kesempatan ke atas kedai rakyat Satu Malaysia. Kita nak, kita fresh kalau boleh. Kita ada anak muda kita ramai kat sana, graduan kita yang tak ada kerja yang gaji tak sepadan, empower mereka di kawasan lokaliti semua. Jadi ada model baru lah, walaupun agak sikit makan masa ataupun memerlukan satu usaha lebih sikit untuk memutamatkan perkara tersebut, tapi manfaat dia besar daripada kita bergantung pada pasaraya yang ada sekarang. Baik gunakan yang baru, gunakan baru bagi saya. Datuk Seri, apa perancangan KPDN dan juga kerajaan untuk inisiatif Pasaraya Rahmah ni daripada segi pelaksanaan spesifiknya, dan adakah KPDN sudah buat keputusan sama ada akan membina pasaraya baru atau menggunakan pasaraya sedia ada? Saya nak ulas sikit, dia beza dengan kedai Satu Malaysia itu. Walaupun saya tidak meneliti dengan menekuni secara dengan homework yang baik tentang kedai Satu Malaysia itu. Tapi yang saya faham, kedai Satu Malaysia itu adalah macam kerajaan nak buat kedai itu. Dan tujuannya bagus, bukan tak bagus. Tapi gagal. Kenapa gagal? Di sinilah yang saya nak bezakan. Kalau kita nak buat atau galakkan pasar ramah ini, kerajaan macam sekarang lah, macam kita buat menu ramah ini atau penjualan ramah, kita hanya menjadi negotiator ataupun mediator. Totally yang memain kepada itu adalah industri hypermarket. Janganlah kerajaan involve. Kerajaan hanya facilitate. Kerana saya yakinkan begini, banyak bilioner dalam negara kita ni. Ramai bilioner. Kenapa kita tak minta dia buat? Kalau itu boleh berlaku di US, dalam pengalaman saya, pergi melihat sendiri. Saya pergi ke, tak silap, Manchester dan satu bandar di pinggir London. Memang wujud pasaraya itu dan B40 ada manfaat. Tapi Datuk Seri baru ni sebut bahawa kerajaan mempertimbangkan pengecualian cukai untuk billionaires ini jika mereka turut serta dalam Pasaraya Rahmah. Biar kami lihat benda itu dulu. Kita akan ada satu proposal yang betul-betul nanti setelah kita buat beberapa kajian. Dan bila kita propose itu dalam kabinet, sudah pasti Menteri Kewangan yang juga yang Menteri melihat itu, dan mungkin kabinet bincang untuk memberikan pelbagai insentif. Macam sekarang ni jugalah macam menu Rahmah, inisiatif Rahmah yang kita dah buat jualan Rahmah ini. Kerajaan sedang fikir apakah yang boleh kita facilitate mereka. Setakat ini zero contribution daripada kerajaan. Itu kejayaan KPDN yang ada pada hari ini. So kita facilitate. Macam yang saya banggakan adalah Kementerian Pengajian Tinggi. Ya. Dia boleh turunkan lagi harga menu untuk pelajar itu pada RM5 pada RM3.50. Apa insentif dia? Menggunakan bajet KPT untuk mungkin potong 50% sewa gerai yang menaja menu ramah itu daripada RM5 kepada RM3.50. Apa kesan dia? Dengan belanja bajet RM10,
setiap pelajar B40 ini dia dapat makan 3 kali. Sarapan pagi mungkin RM2.50, RM3.50 tengah hari, RM3.50 malam. Itu sudah cukup membantu. Itu saya rasa yang kita akan buat. Cuma saya nak betulkan sikit kalau ada persepsi bahawa menu ramah ni akan tidak boleh kekal dan seumpamanya. Sebab itu ialah mungkin saya politician, everyday turun padang. Cuba tak percaya pergi satu tempat menu ramah tu duduk setengah jam. Dan perhatikan siapa yang beli menu ramah itu. Maknanya kalau ada 100 orang, mungkin tak sampai 20 orang pun. Yang ada duit, yang ada kemampuan, dia tak ambil menu ramah tu. Kalau kita ada duit lah, ada sedikit kelebihan, dia akan ambil mungkin 4-5 lauk. Mungkin harganya RM15. Tapi yang betul-betul datang itu adalah, kenapa KPDN buat itu? Kerana KPDN saya sebut tadi, no one can go hungry in Malaysia. Jangan ada yang lapar. Jadi sasaran KPDN menu ramah itu adalah pada mereka yang sangat-sangat memerlukan. Market yang lain dia akan terus beli ayamnya dengan sotongnya dengan dengan kari dal-dal yang lain tu sampai RM20 pun ada orang makan. Campur ikan bakar lagi RM30. Ada marketnya. Baik. Jadi saya tidak bimbang sangatlah tentang isu tu. Kalau betul-betul tengok turun padang, menu ramah tu ada golongan sasarnya. Baik. Kalau saya amati bahagian awal jawapan Datuk Seri sebentar tadi berkenaan dengan Pasaraya Rahmah, Datuk Seri sebut hypermarket dan sebagainya dan KPDN hanya sebagai mediator. Adakah itu seolah-olah mengesahkan bahawa Pasaraya Rahmah akan dilaksanakan di pasaraya sedia ada dan tidak ada kemungkinan akan dibina pasaraya atau kedai-kedai baru? Bagi saya yang penting rakyat ada tempat untuk mereka beli. Saya tak pergi sangatlah kepada sama ada dia satu supermarket yang berasingan atau tidak. Tapi yang saya lihat, yang saya dapat idea itulah memang ada wujud supermarket yang betul-betul untuk B40. Tapi kalau contohnya Econsafe ataupun Ion Big nak buat dalam bangunan yang sama tapi ada satu section untuk B40 itu saya rasa untuk menyeimbangkan kos itu satu juga idea yang baik insya-Allah. Ya. Syikin, Formka sudah tentu fokusnya adalah pada pengguna. Tapi kita tidak boleh lupa juga golongan yang memerlukan ini tidak semestinya hanya pengguna. Kita ada juga peniaga-peniaga kecil. Betul. Yang mereka sendiri juga merupakan B40 ataupun M40 bawahan, lower M40. Di musim Ramadan dan Aidilfitri tidak lama lagi ini, peniaga-peniaga kecil ini banyak akan buka bazar dan sebagainya. Dan mereka bukan seperti syarikat-syarikat besar. Mereka peniaga kecil, untung mereka sedikit. Dengan adanya konsep payung rahmah ni, menu rahmah dan sebagainya, kita ada baju Melayu rahmah dan sebagainya sekarang, memang niatnya baik. Tapi adakah ia memberikan tekanan kepada peniaga-peniaga lebih kecil untuk mereka juga mengenakan harga rahmah? Kerana mereka mungkin tidak mempunyai kapasiti untuk buat demikian. Dan adakah mereka kemungkinan akan kalah dengan the bigger players yang boleh mengenakan harga-harga rahmah ini? Okey, sebenarnya memang kami nampak untuk pengguna, demi pengguna lah. Tapi mereka sanggup untuk turunkan harga kan. Tetapi kalau boleh mungkin kerajaan sepatutnya membantu juga peniaga kecil ni. Sebagai contoh, okey, saya bagi contoh inisiatif yang diambil oleh Menteri Ekonomi kita di mana dia menubuhkan mesin layan diri IPR. Okey, di mana mesin tersebut kerajaan tanggung kos sewa mesin, even lokasi mesin tersebut. Maksudnya zero. Hanya peniaga tu hanya untuk bahan mentah saja untuk dihasilkan mesin layan diri tu. Jadi dekat sini mungkin untuk bazar Ramadan nanti, kalau tapak sewa tu sendiri dikenakan dengan harga yang tinggi. Ya. Jadi memang logiklah kalau mereka paskan ataupun orang kata alihkan kos beban tersebut kepada pengguna. Ya, sebab pengguna betul, sebab pengguna sebagai end user di rantaian. Jadi dekat sini macam YB macam Datuk Seri cakap tadi, kalau KPT, Kementerian Pengajian Tinggi boleh bekerjasama dengan pihak cafeteria dari segi sewa kedai kan, sewa kafe. Jadi kenapa untuk sewa tapak-tapak bazar Ramadan ataupun mungkin sewa tapak daripada pihak local council, kenapa dekat sini mungkin pihak kerajaan boleh lakukan sesuatu? Mungkin half price ataupun mungkin jangan naikkan harga dalam masa terdekat. Baik. Sebab benda tu akan dia alihkan kepada pengguna sekali. Profesor, soalan yang sama. Saya akan pergi juga kepada Datuk Seri, tapi saya nak dapatkan pandangan semua. Inisiatif Rahmah ni seperti yang saya sebut tadi, memang kita tidak boleh nafikan ia berniat baik dan ia efektif to a certain extent. Tapi adakah ia akan meningkatkan tekanan terhadap peniaga kecil? Kerana orang di luar sana, terutamanya menjelang musim Aidilfitri ini nak beli baju raya dan sebagainya,
mungkin ada orang komplain kata kenapa kedai itu boleh kenakan letak harga ramah, kenapa awak tak boleh letak harga ramah. Jadi mereka tertekan untuk mengenakan harga yang lebih rendah sedangkan margin mereka sudah pun kecil. Ia bersangkut dengan fakta bahawa pasaran Malaysia ini bersifat monopolistik. Itu juga mempengaruhi sebahagian besar permasalahan yang kita ada sekarang ni. Itu perkara kita bincang lama, Luqman. Sebab tu saya lebih cenderung, kita tidak nafikan bahawa kita mempromosikan Minum Rahmah kepada mereka yang sudah berjaya, mereka yang sudah syarikat besar, akan sikit sebanyak memberi impak yang kesan sebaliknya kepada PMKS, perusahaan kecil, mikro, kecil dan sederhana. Kerana mereka ini, kalau kita lihat yang meniaga-meniaga di bazar ni, mereka hanya menunggu setahun sekali saja untuk mereka survive. Jadi sebab tu saya cenderung untuk tidak beri peluang pada ketika ini pada PMKS ataupun mereka yang bukan syarikat besar. Kerana syarikat besar ni, mereka ni dah ada economy of scale. Mereka sudah memonopoli sepanjang rantaian pembekalan pun. So sudah tiba masanya untuk kita alihkan. Dan perkara itu pun dalam rancangan Malaysia ke-12 pun ditumpukan beri perhatian. Kalau kita tidak mengambil kesempatan dengan permasalahan yang ada sini untuk membetulkan keadaan itu, saya bimbang kita akan terus mewarisi isu struktur ni, kos sara hidup ni dan perkara-perkara lain yang lebih panjang ke depan. Cuma saya nak tambah sedikit sebab dari perbincangan kita nampak lebih kepada harga apa semua kan. Jadi saya balik pada kenyataan Datuk Seri tadi yang awal tadi, penyelesaian tuntas, iaitu kena lihat dari perspektif pendapatan. Perkara itu belum ada lagi, belum nampak secara seriusnya bagaimana kita untuk menangani benda ni. Mungkin atas platform majlis kos sara hidup ni, Datuk Seri boleh angkat perkara ini. Walaupun saya memahami dari satu sudut bahawa mandat kos sara hidup ni secara pandangan saya tidak boleh diletakkan kepada kementerian ini. Kerana kementerian dia perlu ada di central agency seperti MOF ataupun Kementerian Ekonomi. Itu pengalaman saya melihat. Kerana mereka ini yang memegang bajet perbelanjaan operasi. MOF, Menteri Ekonomi memegang bajet pembangunan. Jadi mereka ada kayu untuk memegang untuk siapa yang nak kementerian nak buat. Jadi sepatutnya bagi pandangan saya coordination perlu ada di sana. Tapi tidak mengapa, itu hanya pandangan saya sebagai rakyat biasa kat bawah yang tak ada apa-apa interest untuk Malaysia saja sebenarnya. Baik, isu gaji, kita kena faham bahawa kita tidak ada jalan lain. Kita kena cari jalan untuk tingkatkan gaji. Cadangan QPAC baru-baru ni untuk naikkan gaji syarikat sektor awam tu di bahagian bawah tu adalah meritnya. Kerana kalau kita lihat perjalanan ekonomi Malaysia ni, gaji akan bergerak di peringkat swasta apabila kerajaan bergerak dulu. Mereka swasta baru akan ikut. Jadi kerajaan perlu bermula dahulu. Jadi menggunakan senario kekangan bajet itu saya tidak berapa bersetuju kerana dalam tulisan saya dalam New Straits Times March 6 pada tarikh 6 Mac yang lalu, saya beritahu ada kurang-kurangnya 3 kaedah macam mana kerajaan boleh tingkatkan hasil. Yang pertama adalah kerajaan perlu mencari jalan untuk meningkatkan hasil dengan mengenakan cukai ke atas underground economy ataupun sektor yang bersifat tidak formal. Kerana setiap RM10 KDNK yang kita jana, RM3 datangnya daripada shadow ataupun underground economy. Jadi kalau GDP kita 1.5 trilion pada 2021, kalau kita boleh kaut sebahagiannya, kita mungkin berdapat 400 bilion easily. Boleh dapat. Jadi kita boleh tampung dengan keadaan situ. Jadi perkara kedua, kita tidak boleh lari lah. Kena cari jalan juga untuk introduce tax yang bersifat consumption based, yang boleh bersifat untuk semua. Kerana OECD, saya cerita sikit pengalaman OECD, kenapa gaji mereka tinggi. Kadar mismatch perkara biasa di mana-mana, tidak boleh sampai kosong. OECD 30-40% normal, tapi kenapa tidak menjadi isu kat sana? Kerana gaji tinggi. Bagaimana mereka membuat gaji tinggi itu, Luqman? Pertama, mereka kurangkan cukai korporat sehingga bawah 10% dan hasil saving tersebut syarikat naikkan gaji. Bila syarikat naikkan gaji,
kerajaan di OECD mengenakan cukai GST, cukai ke atas pendapatan. Jadi kehilangan cukai coprak tu ditampung oleh cukai pendapatan tadi, dan pendapatan rakyat pun lebih baik. Jadi boleh buat benda tu. Buatlah 2%, 3% pun okey, tak ada masalah. Ada saya dah bagi satu lagi dalam New Straits Times, boleh baca nanti. Okey. Terima kasih Prof. Itu kita akan selami insya-Allah dalam mungkin kita perlukan episod yang lain kerana itu satu topik yang besar dan mendalam juga. Tapi kita take note poin yang Prof sampaikan ada juga berkait rapat dengan apa yang kita bincangkan hari ini. Tapi saya mahu berbalik kepada Datuk Seri berkenaan dengan menu rahmah ini. Soalan tadi Datuk Seri, adakah KPDN khawatir pada musim Ramadan Raya ni ia akan beri tekanan kepada peniaga kecil untuk mereka juga kenakan harga murah tatkala mereka tidak mampu untuk kenakan harga murah seperti pasar raya besar? Saya mengaji ekonomi taklah sampai Harvard, ya. Tapi ekonominya begini, setiap segmen masyarakat tu dia ada market dia. Yang mampu beli baju raya RM20, RM30, ada market dia. Ada tempat dia, ada segmennya, ada kedainya. Yang mampu beli macam tadi jenama Aaron Aziz dan juga Nabil, ada market dia. Tapi market itu kita ramahkan. Dan kalau boleh yang lain itu juga ramahkan. Tapi tidak ada paksaan. Macam yang saya sebutkan tadi, market untuk yang makan KFC, sambut hari jadi di Hotel 5 Bintang, ada marketnya. Jadi saya tidak terusiklah dengan sentuhan itu bahawa bila kita buat ramah ini akan menyebabkan orang lain akan tutup, akan gulung tikar. Tidak akan berlaku begitu sebab masing-masing tu ada pendapatannya. Belanja hangus dia berapa, pendapatan hangus dia berapa. Dia dah kira dah untuk keluarga dia. Cuma dengan konsep ramah-ramah ini, daripada RM500 bajet raya, dulu dia boleh beli 2 lai, sekarang dia boleh beli 4-5 lai. Itu nilai tambah yang boleh kita kongsi dengan inisiatif Payung Ramah itu. Jadi dalam sistem ekonomi terbuka ini, masing-masing ada segmen market yang kita boleh kongsi bersama dan tidak akan menjajahkan antara satu sama lain. Tidak lama dulu orang pun khawatir dulu. Saya ingatlah, kalau Prof masih ingat lagi, waktu era mula-mula hypermarket nak masuk. Berlakulah satu debate ekonomi harta dalam parlimen pun. Ini akan menutupkan kedai-kedai runcit di kampung-kampung. Sekarang dah berapa banyak hypermarket? Statistiknya berapa banyak kedai-kedai runcit yang tutup? Tak tutup juga saya nampak. Jadi maknanya dengan adanya hypermarket itu, lagi segi kita mengimbangkan kuasa beli itu menjadi lebih sempurna dan rakyat ada lebih banyak pilihan. Itu saya rasa, tetapi saya setuju macam IKS, PMKS dan macam tadi bazar-bazar Ramadan. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim yang merupakan menteri, bila dia memberikan a very clear direction, ya, macam bazar Ramadan, jangan ada tauke-tauke, jangan ada kartel. Yang jadi peniaga kita ni terdesak adalah kena beli, kena sewa tapak itu atas tapak orang lain, lesennya orang lain. Jadi ini kita kena hapuskan. Jadi kalau peniaga kecil boleh sepanjang Ramadan, mereka kalau boleh di BKL, patutnya percuma je tapak-tapak tu. Kenapa perlu dibayar? Contohnya. Kemudian saya nak pergi pada tadi segmen bagaimana kita dalam masa jangka pendek ataupun jangka panjang kita boleh menyelesaikan isu kenaikan gaji ini. Saya rasa kita mengharapkan contohnya subsidi yang besar dari segi dengan petrol sebagai contoh, minyak hampir 20 bilion. Jadi kerajaan sedang memikirkan masa terbaik untuk kita buat subsidi bersasar. Saya rasa kalau kita buat subsidi bersasar, hampir 10 bilion dapat kita selamatkan. Menarik Datuk Seri sebut tu kerana itu memang jadi soalan saya yang seterusnya dalam kurang 10 minit bagi kita tinggal ini. Subsidi bersasar ni adalah gambaran besarnya. Semua yang kita bincang setakat ini payung rahmah, yang bawahnya ada menu rahmah dan macam-macam lagi. Ini kebanyakannya seperti Datuk Seri sebut tadi, dia lebih kepada langkah yang mungkin berjangka pendek, mungkin juga jangka sederhana. Tapi kita juga perlu penyelesaian jangka panjang. Prof Yusof ada sebut tadi sedikit berkenaan dengan pendapatan. Tapi jangka panjang, salah satu jangka panjangnya adalah isu yang kita sentuh berkenaan dengan ini adalah subsidi bersasar itu. Perdana Menteri sebelum ini memberikan masa 2 minggu untuk Majlis Tindakan Sara Hidup Negara kaji pelaksanaan subsidi bersasar. 2 minggu. Itu 4 bulan lepas. Apa perkembangan atau pengumuman Datuk Seri
berkenaan dengan subsidi bersasaran ni? Kerana ada yang menjangkakan pada Belanjawan 2023 akan diumumkan, tidak ada diumumkan. Jadi apa status update-nya? Kita dalam NACOL, dalam majlis National Action Committee on Cost of Living ini, dah 3 kali kita bermesyuarat, dan paper itu dah hampir siap lah bagi saya. Sebagai seorang anggota kabinet, saya boleh beri jaminan bahawa hampir siap, dan data-data terkini sedang dikemasakini oleh DOSM, oleh ICU, daripada PMO, dan juga dapatan-dapatan daripada banyak universiti tempatan yang sudah tentu seperti profesor dapat membantu sebenarnya. That's a matter of time. Macam kita dah sebenarnya kalau ikut kehendak ekonomi, sebenarnya kita dah tak bagi subsidi pada yang nak pergi haji ni. Tapi kami kerajaan madani, kerajaan yang ada pertimbangan di antara kos kerajaan kena tanggung dengan sentimen rakyat. Jadi kita bagi tahun ni kita bagi lagi subsidi itu kerana kita rasa tak sampai hati rakyat ataupun orang dah tunggu 3-4 tahun tak pergi haji, kita nak bagi juga. Demikian juga dengan subsidi bersasar ini tentang petrol ini. Jadi saya rasa paling tinggi pun yang boleh kita ambil masalah mungkin beri kerajaan 6 bulan lagi. Dari sekarang untuk kita melihat dan menyusun benar-benar dari segi bagaimana mekanismenya dan juga data-data yang perlu kita kemasakini dan juga cara pelaksanaan. Perancangan awalnya apa antara subsidi yang kerajaan lihat dan sasar mungkin kita pergi kepada RON95 dulu ataupun dan diesel lah. Minyak, subsidi minyak. Itu dulu yang kita mungkin buat pendekatan soft landing. Ialah manusia ni kalau T20 pun esok RON95 tu dijual pada harga RM3.50, dia pun marah. Walaupun dia tu T20. So ini politik. Ya, T20 mungkin pakai RON97. Ya, tetapi ada kalangan juga yang mungkin marah kerana politik. Jadi saya rasa pendekatan soft landing itu sangat perlu. Tapi dari segi data banyak lagi. Yang kedua yang saya nak kongsi adalah kerajaan serius tentang keterisan. Contoh, dulu orang kata dengki, politik, dendam tentang YMDB. Kita dapat collect dekat 2 bilion balik dalam kantung negara kita. Jadi kalau isu keterisan yang dapat benar-benar kita jaga, bajet itu dapat kita sampai pada golongan dasar. Jadi saya rasa untuk meningkatkan kembali pendapatan rakyat itu satu benda yang praktikal. Subsidi tadi benar-benar kita sasarkan. Baik. Soalan terakhir saya untuk Shikin dan juga untuk Prof Yusof. Saya mulakan dengan Shikin dahulu. Berdasarkan tindakan FAMCA selama ini menyantuni pengguna dan sebagainya, selain apa semua yang kerajaan sudah umumkan, kita sudah berbincang dengan panjang sejak sejam ini, apa lagi inisiatif tambahan yang kerajaan patut laksanakan khasnya di musim Ramadan Aidilfitri ini untuk meringankan beban rakyat? Mungkin inisiatif yang dilakukan mungkin untuk meringankan beban, sebab bazar Ramadan kita makan, buka puasa dengan makan, jadi mungkin macam yang kos untuk bahan mentah tu sendirilah mungkin boleh diturunkan juga, sebab tak semuanya orang akan membeli makanan yang dah siap. Mungkin kalau lepas ni bahan mentah tu boleh diturunkan, jadi mungkin lepas ni rakyat ada orang kata ada peluang lah untuk mereka masak di rumah juga. Mungkin boleh sekali dengan sahur, berbuka dan sahur juga sekali. Jadi itu pun dah boleh jimat lah sebenarnya. Okay. Prof Yusof, apa lagi yang kerajaan boleh lakukan selain daripada apa yang sudah pun dilakukan setakat ini yang realistik dan tidak akan koyakkan poket kerajaan? Saya mahu melihat 6 bulan ke depan, Datuk Seri Victor, 6 bulan ke depan ni saya inginkan satu kerangka penyelesaian pragmatik. Kalau ikut framework yang kami bangunkan, sekurang-kurangnya untuk demand untuk bagi sudut pendapatan tu ada 8 perkara yang perlu diberi perhatian. Kalau dari sudut harga kurangnya ada 7 perkara yang perlu diberi tumpuan. Tapi dalam masa yang sama, dalam peringkat atas iaitu kerajaan sebagai pembuat dasar, kita ada 2 dasar utama, dasar keuangan monetary dan juga dasar fiskal. So kita kena lihat bagaimana kedua-dua dasar ini boleh membantu untuk mengurangkan beban kos sara hidup. Setakat ini banyak terarah kepada fiskal dengan subsidi bersama fiskal, tapi monetary kita tak pernah guna.
Contohnya saya pernah mencadangkan dulu OPR bersasar. OPR bersasar maksudnya nak naikkan OPR, naiklah pada T20 orang yang lebih tinggi, pada orang B14 tak payahlah naik. Mereka dah terbeban dengan gaji semua kan. Nak kena bayar duit, ambil poket ekstra lagi. Jadi perlu dilihat kalau ada ruang berkenaan. Perlu dilihat kerana kadar interest ini juga mempengaruhi persekitaran ekonomi, pergerakan ekonomi itu. Jadi saya mahukan sesuatu yang pragmatik tadi. Saya mahu lihat yang pragmatik. Seperti yang saya beritahu tadi, saya tidak mahu lihat kita hanya lihat satu sudut je tapi kita lupa sudut-sudut lain yang akhirnya kita akan repeat, mewarisi permasalahan ini sampai bila-bila. Baik. Terima kasih Profesor Madya Dato' Yusof Sa'ri, penganalisis ekonomi, Nur Rashikin Amiruddin, Timbalan Setiausaha Agung FOMKA, dan sudah tentu Datuk Seri Salahuddin Ayub, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Terima kasih kepada anda yang menonton Dialog Poket Rakyat kali ini. Kita jumpa lagi, insya-Allah. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat berpuasa dari saya. Kita jumpa lagi.